Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua jelas ke? Kalau jelas, insyaAllah kita mulakan terus insyaAllah ya. InsyaAllah jelas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nawwir sudurina wa dhihaba humumina wa jilaa ahzanina. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina warzuqna tilawatahu ana al-layl wa ana an-nahar. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan wa syafa'atan lana yawmal qiyamah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita hari ini akan menghabiskan, iaitu kita berada di siri yang terakhir pada kisah ibrah teladan kisah Nuh alaihi salam, yang mana sebelum ni memang kita buat setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi. Dan kita mengadu-adukan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian untuk terus bersama menjayakan program-program yang memberikan manfaat kepada orang Islam, khususnya di Malaysia ini dan di negara-negara jiran ini. Bersama dengan Akademik Tadabbur Malaysia, pengajian kita adalah percuma. Cuma macam biasa, kita juga mengadu-adukan tuan-tuan dan puan untuk bersedekah, kelebihan bersedekah yang telah kita dengar sebelum ni banyak. Kita boleh sedekah sebanyak mana yang kita mampu untuk menghadiahkan kepada Akademik Tadabbur Center, sebab Akademik Tadabbur Center sentiasa Akademik Tadabbur Malaysia, maafkan saya, sentiasa memberikan yang terbaik kepada tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada hari ini yang terakhir kita akan membicarakan tentang wasiat daripada Nabi Nuh alaihi salam. Wasiat pada Nabi Nuh alaihi salam. Baik, sekiranya kita membaca Al-Quran dan kita telah melihat sebelum ini ayat yang membicarakan tentang Nuh alaihi salam, ini ada banyak. Nabi Nuh alaihi salam, kita dah beritahu pada siri yang pertama, disebut dalam Al-Quran nama Nabi Nuh sebanyak 33 kali. Sebanyak 33 kali. Bermula daripada surah An-Nisa. Secara umum Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Nabi Nuh alaihi salam. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran awal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita apabila kita baca Al-Quran, kita akan jumpa surah An-Nisa dulu kan. Kita akan jumpa surah An-Nisa adalah surah yang pertama yang menyebut nama Nabi Nuh alaihi salam secara jelas. Allah kata kepada kita, Allah kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna, sesungguhnya kami, auhayna ilaika, telah mewahyukan kepada kamu wahai Muhammad, kama auhayna ila Nuhin, seperti mana kami mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam, wan nabiyyin, dan nabi-nabi min ba'dihi, dan para nabi selepas pada Nabi Nuh alaihi salam. Nama Nabi Nuh alaihi salam disebut secara khusus. Tidak menyebut nama Adam alaihi salam, tetapi menyebut nama Nuh alaihi salam. Menandakan yang pertamanya ialah Nabi Nuh alaihi salam ialah nabi yang pertama yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah kepada orang luar, kepada kaum.
Kalau Nabi Adam alaihi salam, kita melihat semuanya kepada ahli keluarga dah. Ahli keluarga baginda Nabi Adam alaihi salam. Dan di sini Allah Ta'ala sebut Nabi Nuh sebagai manusia yang pertama, sebagai Nabi yang pertama yang dimention di dalam surah An-Nisa. Allah Ta'ala menggambarkan Muhammad, kamu wahai Muhammad, apa yang kamu sampaikan ini adalah sama seperti mana apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Iaitu ialah apa? Ta'budullah wajtanibut taghut. Yang pertama, sembahlah Allah. Wala tusyrik bihi syai'a. Kan? Sembah Allah, jangan syirik kepada Allah. Sembah Allah, jangan berlebih-lebihan. Jangan melakukan kesyirikan. Kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala sebut wa auhayna ila Ibrahim. Begitu juga kami telah mewahyukan juga yang dulunya kepada Nabi Nuh. Kami juga mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail kepada Nabi Ismail, wa Ishaq kepada Nabi Ishaq, wa Yaqub kepada Nabi Yaqub, wal asbab, dan rasul-rasul selepasnya daripada keluarga Nabi Ibrahim, maksudnya keturunan daripada Bani Israel, wa Isa, wa Ayyuba, wa Yunus, wa Harun, wa Sulaiman, wa ataina Daud Zabura. Ini adalah ayat yang paling banyak disebut nama para nabi, iaitu di dalam surah An-Nisa ayat 163, yang mana Allah selepas tu Allah kata wa rusulan, dan rasul-rasul yang disebut tadi yang dan tidak disebut, Allah Ta'ala kata apa? Qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada nabi yang kami sebut kepada kamu, yang kami ceritakan kepada kamu, dan ada nabi yang tidak kami ceritakan kepada kamu. Tuan-tuan, kalau kita tengok cerita nabi yang disebut di dalam Al-Quran dengan nabi yang tidak disebut, mana lagi banyak? Sudah pasti nama nabi yang disebut dalam Quran ni sikit sahaja. Nama nabi, para nabi yang tidak disebut dalam Al-Quran adalah begitu banyak sekali. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya ingin untuk membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni tuan-tuan boleh baca sendiri. Cuma nak menyebut kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada para sahabat. Satu hari para sahabat duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Dia pakai baju sijan. Ada hadis yang menyebut sayjan. Hadis yang seorang Badui, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat, ada seorang Arab Badui ni, dia pakai jubah yang berwarna hijau. Dia datang, dia duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Arab Badui ni dia ada sifat tafakhur, dia ada sifat sombong sikit. Dia ada sifat berbangga-bangga sikit. Satu, pakai ni, baju ni orang kata macam baru masuk pekan lah. Maksud dia pakai baju ni, orang kata kalau nak pergi cucuk vaksin ni, pakai baju tu siapa nak menang anugerah. Lebih kurang macam tu. So dia agak berlebih-lebihan. Kemudian dahlah lebih. Perangai Arab Badui ni pun lebih juga. Dia datang kepada Nabi dan para sahabat, dia boleh cakap pula. Dia kata apa? Sesungguhnya kalian ini, iaitu dia kata kat Nabi dan para sahabat, telah menundukkan penunggang-penunggang kuda. Maksud dia, kamu ni, aku mengenali kamu semua, Muhammad dan para sahabat kamu, sebagai orang yang terror dalam menunggang kuda dan peperangan. Maka dia kata dia kata apa? Aku ingin menundukkan setiap penunggang kuda dan mengangkat setiap pengembala pemimpin. Maksud dia mencabar mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok pada lelaki ni, Nabi pegang jubah lelaki ni. Nabi pegang jubah lelaki ni, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
memberitahu kepada kepada lelaki ni satu benda yang penting. Apabila Nabi bagi tahu kepada lelaki ni, apa maksud dia? Maksud dia Nabi nak bagi tahu kepada kita lah. Nabi nak bagi tahu kepada kita. Nabi bagi tahu apa? Inni qassun 'alaikal wasiyah. Nabi SAW kata kat lelaki ni, aku nak bagi tahu kepada kamu satu wasiat. Itu yang dirahmati Allah. Apa hukum melaksanakan wasiat? Wasiat ni, hukum kita melaksanakan adalah wajib. Kalau orang mewasiatkan kepada kita untuk buat sekian-sekian, mak ayah kita apabila mati mewasiatkan kita buat sekian-sekian, hukum melaksanakan wasiat itu adalah wajib. Maka Nabi bagi tahu dekat lelaki ni, Nabi nak bagi tahu dekat kita, sesungguhnya wasiat ini adalah wajib untuk kita lakukan. Nabi bagi tahu, aku nak bagi tahu kepada kamu, wahai lelaki, ada dua wasiat yang aku nak bagi tahu kepada kamu. Yang wasiat yang aku nak bagi tahu kepada kamu ini, Nabi SAW kata, ada dua wasiat. Yang mana dua hal wasiat ni aku perintahkan dan dua aku nak larang kamu. Maksud dia ada wasiat dalam hal perintah, ada wasiat dalam hal larangan. Macam kita mewasiatkan kepada anak kita, jangan buat sekian-sekian. Maka itu adalah wasiat larangan. Nabi pun bagi tahu macam tu. Nabi bagi tahu, aku perintahkan kepada kamu bahawa yang pertama, tiada Tuhan yang kamu sembah melainkan Allah. Bahawasanya langit yang 7 itu, petala 7 langit itu, sekiranya diletakkan pada daun timbangan dan la ilaha illallah, dan pada satu daun timbangan yang lainnya, maka kalimah tersebut tentu lebih berat daripada 7 petala langit, 7 petala bumi. Nabi SAW nak bagi tahu kepada lelaki tersebut, lelaki tu Arab Badui ni, dia datang dengan penuh lagaknya, dia nak tunjukkan hartanya. Di antara harta yang dia nak tunjukkan ialah, dia nak tunjukkan kebesaran dia, ialah dia ada jubah. Jubah dibas ni jubah yang mahal lah. Ada sulaman, dia adalah sutra, kemudian sulam pula dengan hiasan-hiasan, nak tunjuk kata dia ni kaya, sombong dia. Kemudian datang pula mencabar Nabi dan para sahabat, nak bagi tahu kata, hampa tak ada apa, aku ni semua aku ada. Maka Nabi SAW bagi tahu kata dua kepada dia. Yang pertama, Nabi nak bagi tahu kepada dia bahawa yang pertama, sekiranya aku memerintahkan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, sebut la ilaha illallah, aku nak bagi tahu. Perkataan kalimah la ilaha illallah itu, jika nak dibandingkan, kan? Dia beritahu terjemahan hadis ni daun timbangan. Maksud dia, kalau letakkan di timbangan, neraca timbangan di sebelah kanan, di sebelah kiri, di antara dunia dan 7 petala langit, 7 petala bumi, jika ditimbang dengan kalimah la ilaha illallah, Nabi bagi tahu apa? Maka kalimah la ilaha illallah confirm lagi berat. Bermaksud kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid ini adalah lebih besar dari segala dunia yang ada ini. Dan Nabi SAW bagi tahu, sekiranya 7 petala langit, 7 petala bumi merupakan satu lingkaran yang sama, nescaya dia akan dipecahkan oleh kalimah la ilaha illallah. Nak bagi tahu kepada kita, kalimah la ilaha illallah ni adalah kalimah yang super power, yang tak ada siapa pun boleh lawan. Kerana kalimah tersebut, kata Nabi, merupakan salat bagi setiap sesuatu, dan kalimat tersebut adalah setiap sesuatu diberikan rezeki. Aku melarang kamu, kata Nabi SAW, untuk menyekutukan Allah dan bersifat takabur. Apabila Nabi SAW cakap begitu, para sahabat tanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah,
tadi kamu bagi tahu sekian-sekian dekat lelaki tu. Apabila Nabi SAW bagi tahu tentang jangan melakukan syirik, sahabat faham. Kemudian wasiat yang terakhir, Nabi kata apa? Jangan kamu bersifat sombong dan takabur. Maka sahabat-sahabat, apabila mendengar akan kata Nabi SAW, Nabi kata jangan melakukan kesyirikan. Letakkan kalimah la ilaha illallah pada tempat dia. Tapi pada ayat yang terakhir, Nabi cakap kepada lelaki Badui tadi, jangan kamu bersifat sombong dan takabur. Maka sahabat-sahabat tanya, apa yang dimaksudkan dengan takabur itu? Baik, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada orang Badui tadi, aku larang pada kamu, aku wasiatkan kepada kamu, kamu jangan buat dua benda. Saya ulang sekali lagi. Nabi kata anhaka 'anil syirki wal kibri. Yang pertama syirik. Yang kedua aku wasiatkan kepada kamu, jangan kamu bersifat takabur. Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tu bertanya kepada Nabi. Siapa yang tanya kepada Nabi ni? Yang tanya kepada Nabi sahabat ni adalah Umar bin Khattab. Hadis ni hadis riwayat Umar. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Umar, ya Rasulullah, hada syirku qad arafna. Wahai Rasulullah, kami faham apa yang dimaksud dengan syirik. Tetapi apa yang engkau sebutkan kepada lelaki itu al-kibru. Jangan kamu bersifat kibru. Apa yang dimaksudkan dengan sombong dekat situ? Maka kata Umar bin Khattab, dia nak memastikan adakah macam ni maksud dia. Maka Umar tanya apa? An yakuna li ahadina na'lan hasanatan lahuma syarakani hasanan. Adakah dengan kami memiliki kasut yang bagus, kami ada kasut dinama sekian-sekian, Nike sepasang harga 500, Nike sepasang harga 1000, contoh. Adakah sepasang kasut yang kami miliki itu yang bagus, itu yang mahal harganya itu, adakah ia dikira sebagai al-kibru? Nabi SAW kata, tidaklah. Kemudian tak puas hati lagi. Umar tanya lagi, adakah an yakuna li ahadina hullatun yalbisuna? Adakah dengan jubah mahal yang kami pakai itu maksud kami sombong berdasarkan kepada apa yang dibuat oleh siapa tadi? Oleh Arab Badui tadi. Arab Badui tadi kan dengan penuh rasa diri ta'zim, dengan penuh rasa dirinya besar, dia rasa diri dia hebat, dia pakai pakaian yang hebat, dia tunjuk kepada Nabi dan dia sombong. Dan dengan cara macam tu, Umar tengok, adakah itu dimaksudkan dengan al-kibru, wahai Rasulullah, yang dipakai dia ke, adakah menunjukkan sifat kibir, menunjukkan sifat sombong? Nabi SAW kata apa? La. Nabi kata, tidak. Kita pun jadi macam, bukan juga. Maka Nabi SAW ditanya lagi oleh Umar. Umar tak puas hati lagi. Sebab sahabat-sahabat ni kalau boleh tak nak ada sifat al-kibir. Maka Umar tanya, sombong macam mana yang Nabi maksudkan ni? Huwa an yakuna li ahadina dabbah yarkibuha. Adakah yang dimaksudkan dengan al-kibir itu ya Rasulullah ialah seseorang yang menunggang kuda dia tu adalah kuda yang mahal, dia ada kereta Ferrari, dia ada kereta sekian-sekian, dia pakai Jaguar, adakah dengan dia pakai kereta yang baik itu menandakan dia ni sombong? Qala la. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tidak. Maka Nabi SAW ditanya, jadi ya Rasulullah, adakah yang dimaksudkan dengan sombong itu an yakuna di ahadina ashabu yajlisuna ilaih, dengan dia mempunyai pengikut yang ramai, dia ada follower yang ramai, Instagram dia ada 3 juta follower dia.
kan. Instagram dia ada 4 juta follower, ada 2 juta follower. Dia menjadi influencer. Adakah dia influencer, YouTuber yang terkenal, dia ada IG yang ada follower yang ramai dan ramai orang yang mengikuti dia? Adakah itu yang dimaksudkan dengan sombong? Umar betul-betul nak memastikan supaya dia tak terjebak. Apakah itu menandakan Umar sahaja? Umar, dan hadis ini nak mengajak kita supaya kita pun berfikir benda yang sama. Check, kan? Sentiasa buat muhasabah. Kata Nabi SAW. Umar tanya soalan tu. Nabi kata la. Nabi kata tak. Maka Umar kata, ya Rasulullah, al-kibir ni apa? Sombong ni apa? Nabi SAW kata, safahul haqqi wa ghamsun nasi. Nabi SAW menyatakan orang yang sombong ini yang dimaksudkan ialah pada sifatnya. Bukan pada fizikal semata-mata, appearance semata-mata, tetapi melihat kepada sifatnya. Apakah yang dimaksudkan safahul haqq? Nabi SAW kata orang yang sombong ini ialah orang yang memperbodoh, memperkecil, memperendahkan akan kebenaran. Orang itu bercakap benar, kita memerendah-rendahkan kebenaran yang dia cakap, padahal dia cakap benda yang benar. Walaupun benda itu benda yang kecil, tetapi kita merendah-rendahkan. Kita melihat siapa dia, tetapi kita tidak melihat apa yang dia kata. So, setengah kita melihat, sebab itu apabila Umar kata, adakah dia ada follower yang ramai? Follower yang ramai itu dia influencer, apakah kata-kata dia itu ialah kata yang benar? Tak, kata Nabi SAW, tidak semestinya dia ramai pengikut ke, tak ramai pengikut ke, sekiranya ia memperkecilkan kebenaran. Kadang-kadang orang yang tak glamour ni, kan, menyampaikan benda yang benar, menyampaikan hakikat yang sebenar, orang memperkecilkan. Kadang-kadang seseorang yang ada pengaruh dalam social media bagi tahu benda tu benda simple je, dan benda tu bukan sekadar simple, tak ada makna, tapi orang angkat lebih-lebih. Itu akhir zaman, tuan-tuan. Itu akhir zaman, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Social media sangat banyak menipu. Alam ni yang kita namakan alam maya. Safahul haq. Nabi SAW beritahu orang yang sombong ini adalah orang yang memperlekehkan kebenaran. Orang yang memperlekehkan, memperkecilkan kebenaran orang lain dan mengangkat benda yang ditipu oleh orang lain. Wa ghamsun nas. Dan Nabi SAW menyatakan orang yang suka mengejek-ngejek orang lain. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa yang Nabi SAW nak beritahu kepada kita ialah benda ni ada kaitan dengan Nabi Nuh AS. Tak ada diceritakan dalam surah Nuh, tetapi Nabi SAW sendiri menceritakan kepada kita itu adalah wasiat daripada Nabi Nuh AS. Tuan, apakah itu sifat sombong? Fatimah kita sifat sombong, kata Nabi SAW, safahul haq, memandang ringan, memandang kebenaran itu diremehkan. Wa ghamsul annas, dan menghina serta merendahkan orang lain. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu adalah wasiat yang dua yang terakhir yang dilarang, wasiat larangan daripada Nabi Nuh AS, supaya tidak tidak ada sifat sombong. Yang pertama, tidak syirik. Yang kedua, jangan sombong. Sombong apa maksudnya? Sekali lagi, sombong memandang ringan akan kebenaran serta meremehkan kebenaran dan menghina serta merendahkan orang lain. Baik, itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok, ini adalah siri yang terakhir. Siri yang terakhir. Kita melihat
kalau kita melihat surah yang pertama yang menyebut nama Nabi Nuh alaihi salam ialah surah An-Nisa, dan sekiranya kita melihat ayat dan surah yang terakhir yang menyebut tentang Nabi Nuh alaihi salam ialah surah Nuh sendiri, surah yang ke-71 di dalam Al-Quran, surah yang satu-satunya surah yang menceritakan tentang sepenuhnya tentang Nabi Nuh alaihi salam. Surah yang menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Maka kita melihat bahawa cerita Nabi Nuh alaihi salam ni diakhiri dalam surah Nuh sendiri. Dan dalam surah Nuh ni tak ada cerita tentang Nabi lain kecuali Nabi Nuh alaihi salam, tapi tak komplit. Cumanya kita akan tengok lagi apa yang ditekankan di dalam surah yang terakhir ini. Surah yang ditekankan dalam surah yang terakhir ini adalah wasiat daripada Nabi Nuh alaihi salam. Dan kita akan melihat lagi secara detail insya-Allah. Baik, ada beberapa pandangan berkaitan dengan perincian kewafatan Nabi Nuh. Nabi Nuh ni ada beberapa pandangan dekat mana kubur Nabi Nuh alaihi salam. Yang pertama dikatakan kubur Nabi Nuh alaihi salam adalah di Karak. Di Karak, siapa yang anak-anak ataupun cucu-cucu sekalian ataupun adik-adik kita yang pernah mengaji di Jordan, dia akan tahu kat mana Karak. Universiti yang terdekat di Karak adalah Universiti Mu'tah. Di Karak itu ada satu medan perang yang nama dia Medan Mu'tah, medan peperangan perang Mu'tah. Maka Karak ini adalah negerinya. Mu'tah ini adalah satu daerah di bawah dia. Mu'tah berada dalam negeri Karak. Di Karak itu juga ada fortress Salahuddin Al-Ayyubi. Itu sangat terkenal di antara fortress yang paling besar yang ada di Jordan. Itu adalah pandangan yang pertama. Bahkan ada di kalangan ahli sejarawan yang menyatakan bahawa kapal Nabi Nuh berlabuh di Karak. Maka Nabi Nuh alaihissalam lepasnya bermukim di Karak. Wallahu ta'ala alam. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua adalah di Cizre di Azerbaijan. Di kawasan yang berdekatan dengan Turki. Berdekatan dengan Turki. Tak jauh juga daripada kawasan Ararat yang pernah kita cerita sebelum ni. Yang ketiga, dikatakan kubur Nabi Nuh alaihi salam adalah di Beirut, Lebanon. Dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk pergi melihat kubur, dikatakan kubur Nabi Nuh alaihi salam di Beirut, Lebanon tersebut. Kalau kita pergi, kubur dia dinampakkan dengan kubur yang sangat panjang, lebih kurang dalam 30 meter. Kalau tak salah saya tak boleh gambar dekat sini. Yang keempat, di Duku Bayazid, berdekatan juga dengan pegunungan Ararat Turki. Ingat di sebelah Turki ini, di sebelah kanan dia ada negara Azerbaijan. Dia belah eastern, belah timur, atas ada Azerbaijan. Di samping ada negara-negara yang lain. Di bawah adalah Syria. Cuma pegunungan Ararat ini, oleh kerana ada pandangan yang menyatakan, di antara pandangan yang terkuat menyatakan kubur Nabi Nuh berada di sini. Wallahu ta'ala alam. Di sana tidak ada satu pun kita boleh katakan absolutely ia adalah kubur. Kalau tuan-tuan perasan, kalau pergi ke Jordan, pergi ke negara-negara Arab, tuan-tuan akan jumpa kubur Nabi Shu'aib ada 3 tempat. Dan semua klaim itu adalah kubur Nabi Shu'aib. Bahkan Nabi Khidir alaihi salam khilaf di kalangan para sahabat sendiri dan di kalangan para ulama contemporary sehingga kini. Ada yang menyatakan Nabi Khidir masih ada dan sebagainya. Wallahu alam, yang tu kita serahkan kepada ahlinya untuk berbicara. Cumanya kita katakan bahawa kubur ni tidak ada kita kata absolutely menyatakan ia betul itu adalah kubur kecuali kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebelum Nabi SAW, Nabi Isa alaihissalam juga, kita tidak boleh menyatakan ya itu adalah kubur Nabi Isa di tempat sekian-sekian. Sebab ianya adalah terlalu lama. Ianya adalah terlalu lama. Bahkan di Jordan sendiri, Nabi Syuaib alaihissalam ada beberapa makam. Ya. Kecuali makam para sahabat. Makam para sahabat tak apa. Makam para sahabat tu kita tahu bahawa itu adalah betul-betul wujud. Sebab ia baru 1400 tahun yang lalu. Itu pun kita mengambil pandangan yang paling sihat, yang paling baik. Saya suka menukilkan pandangan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dan pandangan beliau ini adalah mewakili pandangan jumhur ulama yang lain. Tidak ada perincian yang sahih di dalam Al-Quran dan tidak ada perincian di dalam hadis Nabi berkaitan bagaimana kewafatan Nabi Nuh alaihissalam itu berlaku, Nabi Nuh sakit apa, Nabi Nuh kematian Nabi Nuh di mana disimpannya jasad Nabi Nuh alaihissalam, tidak disebut. Bahkan tidak disebut benua mana kewafatan itu berlaku. Yang ada pendetilan ni adalah kebanyakan daripada riwayat Israiliyah. Adalah daripada riwayat Israiliyah. Wallahu ta'ala a'lam. Sebab fokus kita bukan nak cari kubur itu. Bahkan Al-Quran tidak menceritakan dekat mana kematian berlaku. Sebab Al-Quran nak fokuskan kepada kita apa yang kita nak ambil ibrah. Ambil ibrah bukan dekat mana mati, tetapi bagaimana cara mati. Tetapi bagaimana cara kematian itu berlaku. Baik. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita katakan tadi bahawa tidak ada kubur para nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam yang konsisten. Kita menyatakan bahawa ianya adalah tepat, kubur berada di sekian-sekian tempat. Tidak ada kecuali kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga melihat pada hari kiamat nanti, Nabi Nuh alaihi salam disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana disebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang Nabi Nuh alaihi salam pada hari kiamat nanti. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi. Abi Sa'id Al-Khudri kata, yaji'u Nuh wa ummatuhu fayaqulu Allah Ta'ala hal ballaghta. Nanti di hari akhirat nanti, hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti, Nabi Nuh akan datang dengan pengikut-pengikutnya, dengan umat Nabi Nuh. Seperti mana yang kita ketahui, ada riwayat yang menyebut 12 orang umat Nabi Nuh. Ada riwayat yang paling banyak menyebut 70 orang. Sekiranya maksimum 70 orang Nabi Nuh dan 70 orang ini akan datang nanti pada hari kiamat. Mereka datang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tanya, hal ballaghta, wahai Nuh, adakah kamu telah sampaikan dakwah kamu? Maka Nabi Nuh alaihi salam kata, na'am, ai rabbi fayaqul li dia kata hal ballaghta, Allah tanya, fayaqul na'am, ai rabbi fayaqulu ummati hal ballaghkum. Apabila Allah tanya, adakah kamu wahai Nuh telah sampaikan dakwah kamu? Ya, aku telah sampaikan dakwah aku. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada Nabi Nuh alaihi salam. Allah tanya, kamu kata kamu telah sampaikan dakwah. Siapakah orang yang menjadi saksi kepada dakwah kamu? Man yashhud laka. Siapa yang menjadi saksi bahawa kamu telah menyampaikan dakwah? Kata Nabi Nuh alaihi salam, yang menjadi saksi adalah Muhammad dan menjadi saksi adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul ma ja'ana min nabi, fayaqul li Nuh man yashhad laka. Nabi Nuh alaihi salam kata yang menjadi saksi ialah Muhammad wa ummatuh, ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya.
Apabila disebut yang sedemikian rupa, Nabi SAW menyatakan ayat ini. Nabi SAW kata apa? Minta maaf. Surah Al-Baqarah ayat 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Taala kata nanti di hari akhirat kami, Allah Taala kata, telah menjadikan kamu umat Islam, kata Allah, ummatan wasata, satu umat yang adil, litakunu syuhada'a 'alan nas, yang mana umat yang adil ini iaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi di atas perbuatan manusia, wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan menjadi saksi di atas perbuatan kamu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang dimaksudkan dengan hadis ini? Apa yang dimaksudkan dengan hadis ini? Baik, Nabi Nuh alaihi salam digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Allah tanya, siapakah saksi kamu di hari akhirat? Siapakah saksi kamu bahawa kamu telah menyampaikan dakwah kamu, wahai Nuh? Nuh kata yang menjadi saksi kami ialah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya, adakah kita melihat Nabi Nuh alaihi salam sampaikan dakwah secara live? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan dakwah secara live? Oh tidak. Nah, tidak. Tapi kenapa Nabi Nuh alaihi salam menyatakan bahawa yang menjadi saksi baginda Nuh adalah Nabi SAW dan umat Nabi? Kerana ayat Quran ni menyatakan bahawa kita ni akan menjadi saksi. Baik, kenapa Nabi Nuh AS kata sedemikian rupa? Dan kenapa Nabi SAW kata kita menjadi saksi? Kerana Allah yang katakan sedemikian rupa berdasarkan kepada surah Al-Baqarah ayat 183. Kerana apa Allah bagi tahu kita jadi saksi untuk umat dan untuk Nabi Nuh alaihi salam? Kerana kita telah menjadi saksi ketika mana kita membaca Al-Quran. Kita baca Quran ini, kita jadi saksi bahawa rupanya Nabi Nuh alaihi salam telah menyampaikan dakwah selama 950 tahun dengan cerita di dalam Al-Quran, menunjukkan kepada kita bahawa apa? Menunjukkan kepada kita bahawa kesaksian kita, iaitu kesaksian umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterima di hari akhirat nanti, walaupun kita tidak bersama dengan Nabi Nuh ketika mana perjuangan Nabi Nuh, tetapi dakwah Nabi Nuh alaihi salam kita kena jadi saksi, menunjukkan kepada kita yang pertama, kita ni sangat special. Allah Ta'ala jadikan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam umat yang sangat special. Lagi special, kita adalah orang yang beriman. Lagi special ialah kita membaca Al-Quran. Bukan sekadar membaca Al-Quran. Lagi special, kita tadabbur Al-Quran, kita faham Al-Quran. Dalam Quran ada kisah Nuh. Kisah Nuh menceritakan, Allah menceritakan tentang payahnya, tentang penatnya, tentang teruknya nak dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Dakwah Nabi Nuh alaihi salam kepada umatnya adalah teruk. Siapa yang jadi saksi teruknya dakwah Nabi Nuh? Kita menjadi saksi di hadapan Allah dengan kita membaca Al-Quran. Dengan kita memahami Al-Quran, maka kita tahu Nabi Nuh telah melakukan dakwah dengan begitu teruk sekali. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adakah kita mampu untuk menjadi saksi di hadapan Allah untuk Nabi Nuh dan umatnya? Kemampuan tersebut melihat kepada keimanan kita. Kemampuan tersebut melihat kepada ilmu kita. Adakah kita ketahui ataupun tidak? Kalau kita belajar, kalau kita ambil tahu dan kita beriman, sudah tentu kita boleh menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Nabi Nuh alaihi salam ini telah melakukan dakwah. Baik, apa yang menarik tentang nama Nabi Nuh alaihi salam?
kita melihat secara rileks gitu, sesantai. Menariknya tentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam, kita tahu sebelum ini, siri yang pertama, siri yang kedua kita jelaskan, nama Nabi Nuh adalah bukan nama Arab. Nabi Nuh, nama Nuh bukan nama Arab. Memandangkan bahasa Arab ini dan bangsa Arab muncul lewat bangsa Arab. Nabi Adam bukan bangsa Arab. Nabi Nuh bukan bangsa Arab. Bahkan Bani Israel wujud sebelum wujudnya bangsa Arab. Maka bangsa Arab ni wujud agak akhir. Tetapi ingat, tak semestinya yang wujud di akhir ini memaksudkan lagi special bangsa sebelum tu. Sebab Nabi SAW sendiri menyatakan la fadla li'arabi ala a'jami. Tidaklah istimewa orang Arab berbanding dengan orang lain. Tidak ada kelebihan. Begitu juga tidak ada istimewanya bangsa Bani Israel ke atas bangsa Arab. Walaupun mereka menyatakan Bani Israel menyatakan mereka ni sya'bullah, mereka ni adalah bangsa Tuhan. Sya'bul mukhtar, mereka ini adalah bangsa yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, the chosen one. The chosen umat. Tetapi bukan. Itu adalah klaim pada mereka sendiri. Sedangkan kata Nabi SAW adalah sebaliknya. Orang yang special di sisi Allah ialah orang yang beriman kepada Allah, tidak mengikut bangsa, warna kulit dan bahasa. Baik. Pun begitu, menarik sekiranya kita melihat nama Nuh. Ada ulama yang menisbahkan memang bukan nama Nuh ini nama Arab, tetapi jika kita melihat sepintas lalu, ada beberapa pandangan yang mengaitkan nama Nuh dengan bahasa Arab. Antaranya ialah Nuh berasal dari perkataan Nauh yang bermaksud teriakan, merintih, merujuk kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah seorang nabi yang suka bermunajat, merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus kepada Allah. Yang kedua, maksud Nuh daripada perkataan Nuh itu berasal daripada perkataan Hina. Hina ni bermaksud dalam satu tempoh yang panjang, menunjukkan kepada kita Nabi Nuh alaihissalam ini adalah satu sosok tubuh manusia yang diangkat menjadi nabi dan umurnya panjang dan dakwahnya begitu panjang, 950 tahun. Pendapat yang ketiga menyatakan bahawa Nuh berasal dari perkataan haya, iaitu sesuatu yang menghidupkan. Setelah mana keimanan itu dimatikan oleh kaum dia setelah beberapa keturunan, selepas pada zaman Nabi Adam alaihissalam, datang semula Nabi Nuh alaihissalam menghidupkan semula. Daripada mereka melakukan kesyirikan, menyembah berhala, maka datang Nuh alaihissalam untuk melawan, menghidupkan semula akan keimanan kepada Allah. Ada juga yang menyatakan bahawa Nabi Nuh alaihissalam yang meneruskan legasi kehidupan di atas dunia ketika mana semuanya pada waktu tersebut yang lain semua ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi. Maka yang hidup itu adalah mereka yang hidup bersama dengan Nuh alaihissalam, dan etnik ataupun kita katakan orang yang masih hidup selepas pada zaman Nabi Nuh adalah berdasarkan ataupun adalah bermula daripada kehidupan yang dimulakan oleh Nabi Nuh alaihissalam yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Taala pada peristiwa taufan yang besar, banjir besar. Yang keempat, ada yang menisbahkan Nabi Nuh alaihissalam kepada daripada perkataan fih. Fih ini bermaksud hembusan, bahang, bau yang tersebar luas, bermaksudkan seolah-olah Nabi Nuh alaihissalam ni membawa satu nafas baru kehidupan. Hampir sama dengan perkataan haya tadi. Itu maksud fih. Ada juga yang menisbahkan nama Nuh alaihissalam kepada fanhun, iaitu satu maksud telan ataupun meneguk air dengan banyaknya. Ianya menunjukkan kepada kita Nuh ini dikaitkan dengan nama Nuh dikaitkan dengan fanhun, yang membawa maksud satu banjir yang besar apabila berlaku, kemudian Allah Ta'ala surutkan sedikit demi sedikit
air yang turun pada langit, air yang keluar pada perut bumi ini, di lautan dan di langit, diberhentikan banjir besar itu dengan disebutkan abla'i, disebutkan dengan istilah telanlah. Apabila Allah sebut ya ardi, abla'i, wahai bumi, kamu telanlah, abla'il ma', kamu telanlah air. Itu yang kemungkinan dimaksudkan. Cumanya kita menyatakan sekali lagi, nama Nuh alaihi salam adalah bukan nama Arab, tetapi dia nama A'jam. Dia adalah nama asing, bukan nama Arab. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ibrah daripada kisah Nabi Nuh alaihi salam ini, kita semua akan perasan bahawa kesemua surah yang mengandungi kisah Nabi Nuh adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrah, adalah surah yang diturunkan untuk menguatkan jati keimanan Nabi dan para sahabat pada waktu itu. Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah, dakwah yang dirasakan mungkin bagi kita mungkin cukup panjang, dan Nabi apa yang orang tak buat kat dia, semua Nabi diuji. Tetapi Allah membawa kisah Nuh alaihi salam yang diuji oleh umatnya 950 tahun, seolah-olah nak beritahu kepada Nabi Muhammad, kamu baru diuji 10 tahun, kamu baru diuji 13 tahun, kamu baru diuji 8 tahun. Sedangkan Nuh diuji 950 tahun ketika mana fasa dakwah sahaja. Ketika mana fasa dakwah saja, maka ianya meningkatkan orang kata meningkatkan semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meneruskan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam untuk terus berdakwah kepada umatnya, iaitu kita. Kemudian yang kedua, kalau kita tengok tempoh dakwah Nabi Nuh alaihi salam sangat panjang, 950 tahun. Besarnya kesabaran Nabi Nuh tidak boleh dilawan oleh sesiapa pun di atas muka bumi ini, boleh tahan 950 tahun. Dan Allah mengiktibarkan dengan Allah menyebut tempoh tersebut. Maka tak ada alasan untuk kita melainkan kita mewarisi ketahanan dalaman Nabi Nuh alaihi salam. Kita mewarisi ketahanan kesabaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dakwah, kita terlalu mana sangat nak dakwah, kan? Kita dakwah ke anak-anak kita. Kita minta kita ni memulakan dakwah yang paling simple, bermula dalam rumah kita, iaitu ialah apa? Minta solat jemaah sekali je. Sekali. Bukan sekali itu maksud dia sekali sehari, tak. Minta solat berjemaah kita buat semua dalam rumah kita. Kita bangunkan bahtera Nuh alaihi salam dalam kehidupan kita yang kecil dahulu. Bermula daripada rumah. Kalau dekat rumah, kita tak berjaya nak mewujudkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada kita, supaya kita menghidupkan rumah kita, tidak menjadikan rumah kita sebagai kuburan. Walaupun hadis yang menyebut janganlah jadikan rumah itu, rumah kamu sebagai kubur, bermaksud kita tidak menghidupkan salat sunat di rumah kita. Ia juga bermaksud dalam keadaan kita sekarang, sewajibnya, sudah tentu, semestinya, tidak mesti tidak, kita kena mewujudkan masjid di dalam rumah kita. Baik. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam adalah manusia sebagaimana kita. Seorang manusia ni perlukan tempat mengadu. Kalau tuan-tuan perasan surah Nuh, Nabi Nuh alaihi salam, kalau kita tengok surah Nuh adalah surah yang terakhir, bukan? Kita dah sebut tadi, surah Nuh surah yang terakhir di dalam Al-Quran yang menyebutkan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Perasan ataupun tidak, Nabi Nuh alaihi salam di surah-surah sebelum ni, Nabi Nuh alaihi salam tak merintih. Nabi Nuh alaihi salam tidak pun
mengadu kepada Allah, melainkan Allah Ta'ala cerita pada ayat dan surah, pada surah yang terakhir. Bermaksud tahannya Nabi Nuh alaihi salam ni tahan sungguh. Dakwah di akhir baru menceritakan bagaimana umat dia ni adalah umat yang teruk. Kan? Sehingga kan dia dah tak mampu dah. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekadar apa yang dia boleh buat. Dan kita kena ingat sebelum surah Nuh ini Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Nabi Nuh alaihi salam di dalam surah Hud. Allah Ta'ala arahkan ialah apa? Allah Ta'ala arahkan supaya berhenti dakwah. Ingatlah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi Nuh alaihi salam, seingat saya, kalau saya salah, tolong betulkan, adalah Nabi yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala arahkan kepada Nabi Nuh untuk hentikan dakwah. Cukuplah sekadar ni. Sekadar mereka yang beriman tu, itu yang beriman. Setelah ini jangan kamu berdakwah lagi kepada mereka, sebab Allah Subhanahu Wa Taala kata mereka akan tetap berada di jalan mereka. Menunjukkan kepada kita apa? Menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang suruh Nabi Nuh alaihi salam berhenti berdakwah. Apabila Nabi Nuh AS diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berhenti berdakwah, kita pergi kepada surah Nuh, maka surah Nuh menceritakan kepada kita barulah Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Apa yang Nabi Nuh mengadu kepada Allah itu? Nabi Nuh kata, qala Nuh rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazid ma lahu wa waladahu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasara. Dan sebelum tu lagi, kalau kita pergi lagi kepada surah yang terakhir ni, sebelum Nabi Nuh mengadu kepada Allah, Nabi Nuh alaihi salam menceritakan, Allah menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaum dia. Wahai kaumku, ayat yang kedua, inni lakum nadhirun mubin. Aku adalah pemberi ingatan, aku adalah rasul yang diturunkan untuk memberikan peringatan yang jelas dan nyata kepada kamu tentang Allah, tentang Islam. Ani'budullah, ayat yang ketiga, sembahlah Allah, wattaquhu, bertakwalah kepada Allah, wa ati'un, ta'atlah kepada Allah, kamu akan diampunkan dosa kamu, yaghfir lakum bin dunubikum. Selepas itu barulah Nabi Nuh alaihi salam mengadu kepada Allah. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Wahai Allah, sesungguhnya aku ini telah berdakwah kepada kaum aku malam dan siang. Adakah Nabi Nuh alaihi salam sekadar nak bagi tahu mengadu sahaja? Nabi Nuh dah tak nak dakwah dah kah? Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk stop berdakwah, maka Nabi Nuh alaihi salam baru merintih kepada Allah, seolah-olah nak bagi tahu kepada kita apa? Nak bagi tahu kepada kita, tak cukup lagi ke? Tak cukup lagi ke ya Allah yang aku telah buat selama ni? Aku telah usahakan yang terbaik untuk dakwah aku, tak cukup lagi ke wahai Allah? Aku buat sekian-sekian, Bukan bermaksud Nabi Nuh alaihi salam ini berputus asa. Bukan bermaksud Nabi Nuh alaihi salam ini berputus asa. Bahkan ia adalah satu penghormatan bagi Nabi Nuh alaihi salam. Ingat tadi kita kata apa? Nabi Nuh alaihi salam satu-satunya Nabi yang diminta oleh Allah untuk stop berdakwah setelah 950 tahun. Menandakan kepada kita sangat lama Nabi Nuh alaihi salam
berdakwah kepada mereka. Nabi Nuh, seterusnya, ibrah lagi yang kita dapat, semua para Nabi pernah dikutuk. Semua para Nabi pernah dihina. Semua para Nabi pernah dipermainkan dakwahnya. Dan di akhir tadi, kalam Nabi Nuh alaihi salam, kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang wasiat Nabi Nuh ialah apa? Jangan berlaku sombong. Sombong yang bagaimana? Sombong apabila ada sahaja yang memberikan kebaikan kepada kita dalam bentuk dakwah, ajak kita buat baik, jangan kita memperlecehkan usaha mereka walaupun sedikit. Walaupun kita nampak benda tu simple, jangan perlekeh sekali-kali. Walaupun orang tu nampak macam tak ada apa-apa, jangan kita memperlekehkan. Sebab perlekeh ini ialah sifat takabur. Takabur ini sifat yang tidak layak bagi manusia kecuali syaitan. Syaitan bersifat takabur. Janganlah kita menjadi kawan kepada syaitan. Juga kalau kita melihat dakwah Nabi Nuh alaihi salam, tuan-tuan, Nabi Nuh ni dia kumpul fan ke? Dia kumpul follower ke? Tak. Nabi Nuh alaihi salam kumpulkan apa, tuan-tuan? Kumpulkan supaya orang ramai ikut beriman kepada Allah. Zaman Nabi Nuh alaihi salam tak ada social media. Zaman Nabi Nuh alaihi salam tidak ada IG. Kalau kita tengok, Nabi Nuh, dia mengadu kesusahan dia kepada siapa? Nabi Nuh AS mengadu kesusahan dia kepada Allah. Allah sendiri yang cerita Nabi Nuh AS mengadu kesusahan dia kepada Allah. Berbanding dengan kita. Kita ada di kalangan kita, termasuk saya, termasuk sesiapa sahaja, muhasabah untuk diri kita, kita tak buat laporan kepada Allah. Ni Nabi Nuh laporkan dakwah dia kepada Allah. Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Tapi kita mengadu kepada apa? Mengadu pada Facebook. Ada masalah, cerita kat Facebook dulu. Ada masalah, cerita kat Instagram. Ada masalah, cerita kat follower kita. Ni saya nak bagi tahu kepada follower saya. Kan? Sebagai contoh kan. Bagi tahu kat siapa? Bagi tahu kat fans dulu. Bagi tahu kat orang yang sokong kita. Maka seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada kita manakah laporan yang terbaik. Kita nak laporkan dekat siapa yang terbaik. Yang terbaik laporkan dekat Allah Azza wa Jalla. Allah adalah Allah yang maha mendengar. Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi. Allah Subhanahu Wa Taala suka mendengar rintihan hamba-Nya. Kalau kita duk merintih, duk cerita kepada orang suka ke kita semua? Tak. Pun begitu, kita kata kita mengharapkan doa. Kan? Doa yang paling bagus adalah terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak orang tu doa sekian-sekian, kita minta dengan cara yang terbaik. Bukan kata tak boleh. Tak. Nak beritahu pada kadang-kadang kita terlebih. Kadang-kadang kita terlari niat kita. Kita tak minta direct kepada Allah. Kita minta orang untuk doakan kepada kita. Salah tak salah. Cumanya perbetulkan niat kita. Tahu tak tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, 950 tahun tu lama ke tak? Lama tuan-tuan. 950 tahun bersamaan 11,400 bulan. 950 tahun bersamaan 45,600 minggu. 950 tahun bersamaan 346,750 hari. 950 tahun itu bersamaan 8.3 juta jam. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 8.3 juta jam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Dan kita kena ingat surah yang terakhir, surah Nuh alaihi salam ini, ayat yang terakhir yang dibawa oleh Nabi Nuh, yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah apa? Ayat yang terakhir, Nabi Nuh alaihi salam mengakhiri dengan doa. Tuan-tuan,
Doa silahul mukmin. Doa ialah kekuatan senjata orang Islam. Sebab di sebalik doa itu ada siapa? Di sebalik doa itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang paling berkuasa, yang akan istijabkan segala doa, yang akan memastikan kita ini atas dunia bagaimana, di akhirat ini bagaimana, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh adalah nabi. Sudah pasti Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syurga kepada Nabi Nuh. Pun begitu, Nabi Nuh alaihi salam mengakhiri dalam kisah ini, kisah Nabi Nuh diakhirkan oleh Allah, menceritakan Nabi Nuh alaihi salam, pengakhiran dia adalah diakhiri dengan doa. Tuan-tuan, banyak cerita para nabi sebelum mati, semua cerita tentang apa rayuan mereka kepada Allah. Kita tengok Nabi Nuh alaihi salam minta kepada Allah apa? Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan diakhiri cerita, dan cerita yang terakhir adalah tentang doa. Cerita yang terakhir tentang doa Nabi Nuh alaihi salam. Allah Taala kata apa? Menceritakan tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh kata kepada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya. Wahai Allah, wahai Tuhan, ampunkan dosa aku. Wali-walidai, yang kedua dosa kedua ibu ayah aku. Bermaksud apa? Kedua orang tua Nabi Nuh alaihi salam ini Islam ke tak Islam? Islam lah. Kalau tak Islam, Nabi Nuh tak akan minta ampun untuk kedua orang tuanya. Wali-walidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Nabi Nuh AS kata, ampunkanlah setiap orang yang beriman. Sesiapa yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan yang beriman. Ampunkan setiap orang yang beriman, lelaki dan perempuan, termasuk semua zaman. Dan janganlah engkau tambahi orang-orang yang zalim, melainkan dengan kebinasaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Nuh AS tak lupa pun berdoa kepada kita dengan memberikan gambaran walil mu'minin wal mu'minat. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita terlupa untuk sentiasa berdoa untuk kita, kemaslahatan kita, untuk ibu ayah kita, untuk anak-anak kita. Dan betapa Nabi Nuh alaihi salam adalah seorang nabi yang digambarkan oleh Allah sangat sabar. 950 tahun tak ada seorang pun nabi boleh lawan setera tu. 950 tahun. Semoga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini, insya-Allah semoga memberikan manfaat, terutamanya sudah semestinya manfaat pada diri saya dan tuan-tuan sekalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati segala masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, bahawa sesungguhnya kita ni tak tahu mana pun, sekadar kita ni baca buku, sekadar kita ni mendengar majlis ilmu tentang nabi-nabi terdahulu, hebatnya mereka. Ya, sepatutnya kita terinspirasi. Sepatutnya seperti mana kata Abang Rahmat, kita perlu bermuhasabah diri. Kita buat terlalu mana dah, kan, dakwah kita. Kadang-kadang kita tak fikir pun dakwah. Cukup sekadar kita berdakwah, yang pertama tumpukan kepada keluarga kita. Allah bagi pandemik ini, Allah bagi pandemik ini supaya kita bermuhasabah. Kita ambil masa bersama dengan keluarga, kita menghidupkan bahtera Nuh di dalam keluarga kita. Kita tengok balik anak-anak kita, kita tengok balik isteri kita, supaya semuanya di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita diakhiri dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita, nikmat yang terbesar, tidak ada lain dan tidak ada
tidak ada lain kecuali rahmat diampunkan Allah dan dipertemukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan nikmat yang terbesar ialah melihat wajah Allah. Semoga kita dijemput Allah dengan keadaan yang terbaik, dengan keadaan yang terbaik, dan kita sentiasa jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita ni terlupa untuk berdoa, sedangkan semua para nabi sunnah mereka ialah sentiasa berdoa. Maka jangan kita sekali-kali meninggalkan doa. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Saya rasa cukup sekadar itu tuan-tuan sekalian. Semoga Allah Subhanahu Taala memberkati tuan-tuan dan akademik Tadabbur Malaysia. Sekali lagi saya mewawarkan sekiranya tuan-tuan nak bantu akademik Tadabbur Malaysia untuk meneruskan pengajian yang baik ini. Kita ada dalam seminggu ada banyak pengajian dan kita buat every week, kan? Every week pengajian yang berbeza-beza untuk memberikan yang terbaik untuk kelangsungan dakwah, kelangsungan untuk orang memahami Al-Quran, utamanya di dalam bahasa kita, bahasa Melayu. Dan saya mengajak tuan-tuan untuk sama-sama membantu kami di Akademik Tadabbur Malaysia memberikan tuan-tuan boleh memberikan sumbangan apa yang tuan-tuan mampu, ya, apa yang tuan-tuan mampu untuk berikan RM5, RM10, tak kisah. Ia sedikit sebanyak membantu untuk meneruskan agenda kita berdakwah kepada Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berikan sokongan kepada Akademik Tadabbur Malaysia. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.